Saya telah buat kenyataan bahawa Amerika Syarikat mendapat status sebagai bumi putera. Jadi apa sebab yang saya katakan di sini? Zafrul tanya saya, sila nyatakan klausa yang beri syarikat USA status bumi putera. Jadi kita dapati bahawa dalam ekonomi negara kita beri sedikit keutamaan kepada bumi putera kerana dasar ekonomi baru mencuba untuk memberi bumi putera lebih banyak peluang supaya bumi putera juga akan dapat hasil kekayaan negara. Tetapi perjanjian dengan Amerika ini berkata bahawa dalam bahasa Inggeris, Malaysia shall ensure that is state-owned or controlled enterprises operating in the market when engaging in commercial activity act in accordance with commercial consideration in their purchase or sale of goods. Bermakna bahawa hak bumi putera dah tidak ada lagi. Kita ikut commercial consideration, sudah tidak ada hak bumi putera. Yang keduanya, refrain from discriminating against US goods. Kalau ada syarat-syarat untuk menguntungkan bumi putera ataupun untuk sebab-sebab tertentu, syarat-syarat itu tidak boleh dikenakan kepada import barangan daripada US. Jadi US sudah dapat satu status yang lebih tinggi kerana mereka boleh hak bumi putera itu pun akan menjadi hak mereka, kerana tak boleh ada hak bagi bumi putera kerana tidak ada tempat diskriminasi terhadap barangan ataupun khidmat daripada US. From providing non-commercial assistance or otherwise subsidizing its good producing SOEs except for the achievement of their public service obligation. Malaysia shall ensure a level playing field for US companies in Malaysia market with respect to SOEs of third countries. Jadi kita tak boleh kena syarat bumi putera pada Amerika Syarikat. Bermakna bahawa Amerika Syarikat mempunyai hak yang lebih daripada bumi putera, kerana bumi putera diberi layanan istimewa, tetapi mengikut perjanjian ini tidak ada layanan istimewa kepada bumi putera ataupun kepada mana-mana pihak apabila kita melayan barangan import daripada Amerika. Kalau kita import daripada setengah negara, ada yang kita bagi kontrak kepada syarikat bumi putera, tetapi itu tak boleh. Kita kena ikut commercial practice, iaitu based on merit lah konun, tapi merit yang memihak kepada Amerika Syarikat. Dan tambah lagi, Malaysia tidak boleh diskriminasi produk ataupun perkhidmatan AS dalam urus niaga komersialnya. Jadi kita tak boleh kena syarat bumi putera kepada projek komersial Amerika, dan kerajaan Malaysia tidak boleh memberi bantuan bukan komersial ataupun subsidi kepada GLC. Jadi sekarang ni kita ada bagi bantuan kepada GLC yang terlibat dalam pengeluaran barangan, melainkan bertujuan untuk memenuhi khidmat sosial awam. Ini semua syarat-syarat ini menidakkan segala syarat-syarat yang kita berikan kepada bumi putera dan mungkin juga syarikat kerajaan, kerana tidak semuanya akan bergantung kepada commercial practice, dagangan biasa. Tak ada. Jadi hak bumi putera boleh didapati oleh Amerika Syarikat. Bermakna bahawa Amerika Syarikat mendapat hak bumi putera. Hak bumi putera tu tak boleh lagi diberi kepada bumi putera, tapi boleh diberi, yang hak itu diberi kepada Amerika Syarikat. Inilah bukti yang jelas yang saya harap Zafrul dapat baca betul-betul dan faham sama ada klausa yang boleh syarikat USA dapat status bumi putera.
Saya telah buat kenyataan bahawa Amerika Syarikat mendapat status sebagai bumi putera. Jadi apa sebab yang saya katakan di sini? Zafrul tanya saya, sila nyatakan klausa yang beri syarikat USA status bumi putera. Jadi kita dapati bahawa dalam ekonomi negara kita beri sedikit keutamaan kepada bumi putera kerana dasar ekonomi baru mencuba untuk memberi bumi putera lebih banyak peluang supaya bumi putera juga akan dapat hasil kekayaan negara. Tetapi perjanjian dengan Amerika ini berkata bahawa dalam bahasa Inggeris, Malaysia shall ensure that is state-owned or controlled enterprises operating in the market when engaging in commercial activity act in accordance with commercial consideration in their purchase or sale of goods. Bermakna bahawa hak bumi putera dah tidak ada lagi. Kita ikut commercial consideration, dah tidak ada hak bumi putera. Yang keduanya, refrain from discriminating against US goods. Kalau ada syarat-syarat untuk menguntungkan bumi putera ataupun untuk sebab-sebab tertentu, syarat-syarat itu tidak boleh dikenakan kepada import barangan daripada US. Jadi US sudah dapat satu status yang lebih tinggi kerana mereka boleh hak bumi putera itu pun akan menjadi hak mereka, kerana tak boleh ada hak bagi bumi putera kerana tidak ada tempat diskriminasi terhadap barangan ataupun khidmat daripada US. From providing non-commercial assistance or otherwise subsidizing its good producing SOEs, except for the achievement of their public service obligation. Malaysia shall ensure a level playing field for US companies in Malaysia market with respect to SOEs of third countries. Jadi kita tak boleh kena syarat bumi putera pada Amerika Syarikat. Bermakna bahawa Amerika Syarikat mempunyai hak yang lebih daripada bumi putera, kerana bumi putera diberi layanan istimewa, tetapi mengikut perjanjian ini tidak ada layanan istimewa kepada bumi putera ataupun kepada mana-mana pihak apabila kita melayan barangan import daripada Amerika. Kalau kita import daripada setengah negara, ada yang kita bagi kontrak kepada syarikat bumi putera, tetapi itu tak boleh. Kita kena ikut commercial practice, iaitu based on merit lah konun, tapi merit yang memihak kepada Amerika Syarikat. Dan tambah lagi, Malaysia tidak boleh diskriminasi produk ataupun perkhidmatan AS dalam urus niaga komersialnya. Jadi kita tak boleh kena syarat bumi putera kepada projek komersial Amerika, dan kerajaan Malaysia tidak boleh memberi bantuan bukan komersial ataupun subsidi kepada GLC. Jadi sekarang ni kita ada bagi bantuan kepada GLC yang terlibat dalam pengeluaran barangan, melainkan bertujuan untuk memenuhi khidmat sosial awam. Ini semua syarat-syarat ini menidakkan segala syarat-syarat yang kita berikan kepada bumi putera dan mungkin juga syarikat kerajaan, kerana tidak semuanya akan bergantung kepada commercial practice, dagangan biasa. Tak ada. Jadi hak bumi putera boleh didapati oleh Amerika Syarikat. Bermakna bahawa Amerika Syarikat mendapat hak bumi putera. Hak bumi putera tu tak boleh lagi diberi kepada bumi putera, tapi boleh diberi, yang hak itu diberi kepada Amerika Syarikat. Inilah bukti yang jelas yang saya harap Zafrul dapat baca betul-betul dan faham sama ada klausa yang boleh syarikat USA dapat status bumi putera.